أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan kita sekali lagi pada hari ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat memulakan sesi pada kali ini seperti mana kebiasaannya bagi mereka yang sentiasa merindui suara Al-Fadhil Ustaz Tirmizi kita ni. Masya-Allah, banyak kebaikan yang telah pun kita perolehi hasil daripada bacaan saban waktu kita dengan surah yang kita memang biasakan, tetapi bila kita baca dengan penghayatan Ustaz ya, kita harap mudah-mudahan ianya memang benar-benar membawakan maksud surah Al-Fatihah, iaitu surah pembukaan itu sendiri, agar terbuka minda kita, jiwa kita Allah, dan seluruhnya untuk kita nak menerima kalam Allah yang mulia ini. Hari ini insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah, kita nak mulakan juga sesi ini selain daripada bacaan suratul Fatihah yang kita bacakan sebentar tadi. Kita bacakan terlebih dahulu doa permulaan kita ni sebagai kita nak menjemput keberkatan daripada Allah. Sama-sama kita baca doa, Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, sebelum lagi pada tu, pastikan tuan-tuan share terlebih dahulu, kongsikan terlebih dahulu pautan FB kita untuk kita nak perpanjangkan kebaikan. Sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan, seperti mana kebiasaan bicara kita daripada muka surat 577 hari ini, kita nak lihat terlebih dahulu apakah sinopsis yang kita nak timba pelajaran daripadanya insya-Allah hari ini. Pada muka surat 577, apakah yang kita akan dapat daripada muka surat ini? Yang pertamanya, kita nak lihat daripada penghujung surah Al-Mudaththir ini bagaimanakah keadaan orang yang lari daripada peringatan Allah dalam ayat-ayat yang akan kita lihat nanti insya-Allah. Dan pada bahagian yang kedua, surah yang kedua hari ini, iaitu surah Al-Qiyamah, kita nak lihat berkenaan tentang penetapan hari kebangkitan, hari kembali kitanya nanti, dan apakah tanda-tandanya. Di samping kita nak melihat bagaimanakah semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghafaz dan adab dalam menghafaz Al-Quran itu sendiri insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan melihat muka surat 577 tuan-tuan. Dan seperti mana kebiasaan, tak sempurna tadabbur kita Ustaz kalau tak dengar bacaan Ustaz Tirmizi kita. Nanti kita kata tak masuk Quran dalam jiwa kita. So hari ini untuk penghujung surah Al-Mudaththir, saya sendiri rindu untuk dengar suara Ustaz Tirmizi ni. Kita jemput Ustaz Tirmizi untuk bacakan terlebih dahulu ayat yang bermula daripada ayat 48 sehinggalah kepada penamat surah Al-Mudaththir. Silakan Ustaz. Hari ni terandum apa Ustaz agak-agaknya? Dia baru nak fikir. Masya-Allah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Fadil Ustaz Syamsul Hakim selaku pentadabbur kita pada episod kali ini. Alhamdulillah, penonton sahabat-sahabat Al-Quran, kita menarik hari ini. Sebelum kita masuk surah Qiyamah, kita akan habiskan dulu hujung surah Al-Mudaththir. Akan sama-sama kita dah dengar tadi sedikit sinopsis dan nampak gambaran ayat yang dibaca. Dan insya-Allah selepas bacaan kita akan mendengar kupasan dan tadabbur akhir surah Al-Mudaththir, dan kita akan masuk pada hari ini awal surah Al-Qiyamah. Jom sama-sama kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما تنفعهم شفاعة الشافعين
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah. Kita lihat bagaimanakah penutup surah Al-Muddathir ini tak kurang hebat sebenarnya tuan-tuan dan juga puan-puan para penonton yang dirahmati Allah. Untuk sama-sama kita selusuri dan juga teliti perbincangan tentang ayat-ayat ini. Kadang-kadang kita kata sesuatu yang penutup itu tak diambil peduli oleh kebanyakan daripada kita. Biasanya kalau kita nak mendengar bicara, kita lebih memberikan tumpuan yang di awal. Tetapi kadang-kala sesuatu yang menjadi penutup bagi sesuatu bicara adalah perkara yang tak kurang pentingnya berbanding dengan apa yang berada dalam bahagian isi kandungan dan juga apa yang berada di permulaan bicara sesuatu. Kalau kita lihat serba sedikit apa yang berlaku dalam muka surat sebelum daripada ni. Semalam kita bicarakan berkenaan tentang manusia-manusia yang akan tercampak dalam neraka sakar. Kita mohon lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala tergolong dalam golongan-golongan yang menjadi sebab mereka itu tercampaknya dalam neraka sakar. Itu perbincangan kita semalam. Hari ini kita sambung bila mana manusia itu masuk dalam neraka sakar wal'iyadu billah. Dalam ayat 48 Allah menyatakan awal-awal, kalaulah ada sesiapa yang tercampak dalam neraka sakar nanti, mereka itu bermimpi-mimpi konon-kononnya kalaulah mereka termasuk sekalipun, mereka akan memperolehi pertolongan-pertolongan daripada yang lain yang akan menyelamatkan mereka daripada neraka Allah. Tidak akan berlaku sedemikian rupa. Allah awal-awal lagi menafikan mereka yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tak kiralah mana-mana neraka sekalipun, takkan ada sesiapa pun yang mampu untuk memberikan apa-apa syafaat kepada mereka. Tidak akan ada apa yang mampu untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang akan masuk dalam neraka. Sehinggalah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sedemikian rupa sebagai satu bentuk ancaman ataupun peringatan. Kalaulah kita membayangkan tuan-tuan, kita berhadapan dengan satu kesulitan yang tidak ada lagi jalan keluar selepas daripadanya, agak-agak kita akan ambil sambil lewakah peringatan-peringatan yang diberikan. Contohnya kita diperingatkan, awak ni kalau awak nak pergi tempat tersebut, awak kena betul-betul bersedia, awak kena betul-betul buat preparation. Jangan sampai bila sampai sana nanti baru terkial-kial nak mencari sesuatu bagi membantu perjalanan kita. Tempat tersebut hutan belantara, tempat tersebut tak ada siapa-siapa yang boleh bantu awak, kita pasti akan ambil peringatan. Tetapi malangnya orang-orang kafir, na'udzubillahi min dzalik, yang Allah telah tutup hati mereka daripada melihat kebenaran ini. Apa yang jadi kepada mereka? Allah kata, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Apakah yang membuatkan mereka itu daripada peringatan yang Allah berikan sebelum daripada ni cerita tentang neraka sakar dalam muka surat 576 yang lepas. Allah sebut lawahatul lil bashar la tubqi wa la tadhar. Siapa yang masuk itu akan menerima bakaran yang sangat dahsyat, hidup yang tak ada namanya kehidupan, mati pun tidak, hidup pun tidak, berganti kesakitan demi kesakitan yang tak pernah putus. Takkan tak boleh nak ambil lagi peringatan-peringatan yang sepatutnya mereka ambil ingat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kenapa manusia-manusia yang diperingatkan oleh Allah tentang neraka ini, mereka sampai berpaling daripada peringatan yang kita tahu
tidak ada sesiapa pun yang memperingatkan kita tentang sesuatu melainkan ianya bagi tujuan kebaikan, ya. Ibu kita ingatkan kita tentang sesuatu, ayah kita ingatkan kita tentang sesuatu, guru kita peringatkan kita tentang sesuatu, kebiasaannya bagi ingatan yang diberikan kepada kita daripada nasihat-nasihatnya, daripada teguran-tegurannya, pasti bermatlamatkan supaya yang diberi ingat itu terpelihara daripada sebarang kesusahan, mara bahaya dan sebagainya. Sampaikan keadaan orang-orang kafir yang berpaling daripada peringatan ini, sangat-sangat buruk perangai mereka. Allah gambarkan, kata Allah, ka'annahum humurun mustanfirah, ibaratnya mereka itu keldai-keldai liar. Tuan-tuan kenalkan keldai macam mana perangai dia? Suara yang paling buruk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada atas muka bumi, dengan perangainya pun buruk, iaitu perangai keldai ni. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak perumpamaan dalam Al-Quran yang Allah sifatkan manusia-manusia yang buruk perangainya ini, buruk suaranya, buruk perangainya, seperti mana himar. Di sini Allah sebutkan humurun. Humurun ini jamak kepada himar, dan himar di sini disebutkan sebagai keldai-keldai liar. Saat ketika mana mereka ketakutan, mereka akan lari. Katalah datangnya singa, Allah sebutkan dalam ayat selepas daripada itu, ayat yang ke-51, kata Allah, farrat min qaswarah, mereka itu lari daripada singa. Keldai kalau lari daripada singa, adalah sebabnya, adalah alasannya, Ustaz, ya. Kita tahu bila kita takut daripada sesuatu, maka kita akan melarikan diri kita daripadanya. Kecuali satu yang hebat, iaitulah manusia bila mana dia takut kepada Allah, dia tidak akan melarikan diri, sebaliknya dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Tetapi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan melarikan diri. Tetapi bila kita buat perbandingan di antara himar yang lari kerana takutkan singa dengan manusia yang lari kerana konon-kononnya takutkan kebenaran yang diberikan kepada mereka peringatan ke atasnya, maka kalau himar yang melarikan diri daripada singa, alasan yang diberikan oleh himar, aku takutkan singa, itu satu alasan yang boleh diterima. Tetapi kalaulah manusia melarikan diri daripada kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah, kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya peringatan berkenaan tentang ancaman api neraka Allah, kalau masih lagi berpaling, mengelakkan diri daripada menerima kebenaran tersebut, tidakkah mereka lebih buruk perangainya daripada himar-himar yang melarikan diri disebabkan oleh semata-mata kerana ketakutan? Himar, seandainya mereka melihat ada manfaat untuk diri mereka, dihulurkan makanan, dihulurkan air, pasti dia akan mendekat. Manusia bila mana didatangkan peringatan, didatangkan ilmu, didatangkan keterangan, sepatutnya dia mendekat, bukan berpaling. Tetapi kalau dia berpaling, ini merupakan satu sindiran Allah kepada orang-orang yang berpaling daripada kebenaran. Mereka itu lebih teruk daripada himar yang melarikan diri kerana ketakutan. Kerana kebenaran daripada Allah tak sepatutnya membuatkan manusia itu melarikan diri, berpaling daripadanya. Sebaliknya mendekat supaya sentiasa hidup dengan kewaspadaan terhadap kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana mereka melarikan diri daripada kebenaran tersebut, apa yang mereka nak sebenarnya? Mereka sebenarnya nakkan apa yang mereka lihat sebagai sesuatu yang konon-kononnya mendatangkan manfaat kepada mereka pada satu sudut yang lain, iaitu kepentingan-kepentingan dunia mereka. Mereka tak nak ikut kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kesombongan mereka terhadap status dan juga kedudukan yang mereka ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kurniakan kemuliaan dengan menurunkan Al-Quran kepada baginda, sehingga baginda diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul. Dan dikala itulah orang-orang Arab melihat kedudukan Nabi yang dimuliakan oleh Allah itu datang daripada pengutusan Al-Quran ataupun pengutusan risalah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka berpaling daripada Al-Quran, mereka berpaling daripada kebenaran, tapi dalam hati mereka menginginkan kedudukan yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah nyatakan dalam ayat yang ke-52, bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Mereka tu teringin untuk mereka itu turut sama dikurniakan dengan lembaran-lembaran yang boleh terus dibaca,
bukan yang datang terbentang di hadapan mereka. Apa yang datang daripada Al-Quran di hadapan mereka, mereka kata ianya kami tak dapat pastikan ianya benda yang betul-betul benar, kami nak ia terus sampai kepada kami daripada Tuhan supaya kami juga memperolehi kebaikan-kebaikan yang kami lihat ianya berada pada satu insan yang lain yang kami katakan diri kami lebih baik daripada dia. Maka mereka mendakwa kalaupun kami ni nak diberikan peringatan, kami ni nak diberikan kebaikan, sepatutnya kebaikan itu mesti langsung sampai kepada kami, bukan perlu menerusi Nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang mereka demand, apa yang mereka minta daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat untuk mereka mengikuti jalan kebenaran ini, iaitulah mereka minta supaya mereka diberikan mushaf ataupun mereka diberikan lembaran yang sama, Al-Quran yang sama ataupun kitab yang sama seperti mana yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha mengetahui isi hati mereka. Allah kata, kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Apa yang mereka dakwa tersebut ataupun apa yang mereka demand tersebut, apa yang mereka minta tersebut, ia bukan hakikat sebenar yang ada dalam hati mereka. Konon-kononnya kalaulah diberikan mereka apa yang mereka minta, mereka akan ikut kebenaran. Tak. Sebab asal-asal dalam hati mereka itu, mereka tak pernah ada rasa takut terhadap hari akhirat. Orang yang ada rasa takut terhadap hari akhirat, mereka sahajalah yang pasti berkehendak untuk ambil tahu tentang akhirat. Contohnya kalau kita takut tentang peperiksaan anak-anak muda kita kan, bila takut tentang peperiksaan, dia mesti tanya cikgu, cikgu apa yang akan naik dalam peperiksaan akhir nanti cikgu saya nak tahu, supaya paling kurang kalaupun tak dapat soalan, dapat panduan untuk menjawab pun jadilah. Dia bersedia untuk hari yang ditakuti tersebut. Maka begitulah juga akhirat kita. Kalau kita tak pernah ada rasa takut tentang janji-janji buruk daripada Allah, andai kata kita kembali tanpa amal, contohnya andai kata kita kembali kepada Allah dengan maksiat, apa yang kita akan hadapi daripada kemurkaannya, andai kata tak tercetus sedikit pun dalam hati kita ketakutan terhadap akhirat tersebut, adakah kita benar-benar akan mengikuti kebenaran yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini menunjukkan peri pentingnya beriman kepada hari akhirat. Sebab antara yang menolongkan kita untuk mengikuti panduan Nabi, untuk ikuti panduan Al-Quran, ialah adanya rasa takut terhadap hari akhirat yang akan tiba satu masa nanti. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Al-Quran yang Allah bawa datang kepada kita ini, yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kata Allah, kalla, apa yang mereka sangkakan bahawasanya mereka perlukan kitab yang lain untuk memberikan mereka langsung peringatan daripada Tuhan, memadai dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan. Al-Quran itu sendiri sifatnya, kata Allah, innahu tazkirah. Al-Quran itu sebenarnya sudah cukup menjadi peringatan untuk kita semua. Tak perlu pun kepada kitab-kitab yang lain untuk turun yang lain daripada Al-Quran untuk memberikan peringatan kepada kita. Berpadalah dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kemudiannya baginda menjelaskan setiap satu daripadanya dengan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya berpada bagi kita untuk kita mendapatkan peringatan, bagi mencetuskan ketakutan, ketakwaan yang sebenar kepada Allah, dan bimbangkan akan akibat yang buruk daripada kederhakaan kita kepadanya. Tapi malangnya Ustaz, adakah ianya akan menjadi peringatan untuk semua? Tak. Allah kata peringatan itu hanya akan laku, hanya akan berlaku faman syaa'a dzakara. Siapa yang betul-betul berkehendak untuk ambil peringatan, maka dia akan ambil peringatan. Macam kita lah, dalam banyak-banyak peringatan dunia ini, jangan bawa laju-laju nanti kemalangan. Bukan semua ambil peringatan ini. Jangan memandu sambil melihat telefon, kata kat diri kita sendiri Ustaz contohnya, buat juga benda tersebut, tak jadi lagi, kita kata tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau di dunia ini ada setengah-setengah perkara mungkin kita boleh perbetulkan lagi kalaupun berlaku sesuatu yang buruk. Tetapi di akhirat, kalaulah yang berlaku daripada sesuatu yang buruk itu masuk kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tak berguna lagi peringatan pada masa tersebut. Lalu Allah sebutkan sebagai penamat bagi bicara surah Al-Muddathir ini, kata Allah, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Tidaklah yang mengambil peringatan itu melainkan orang-orang yang Allah berkehendak akannya mengambil peringatan. Kita tahu kehendak daripada Allah Ta'ala ini dalam banyak-banyak keadaan kesemuanya datang bersebab. Ustaz, kalau kita memang ahli kepada orang yang layak menerima peringatan, maka kita akan layak menerima peringatan tersebut.
Tapi kalau kita ni sengaja menunjukkan daripada awal lagi keengganan untuk mengikuti peringatan-peringatan tersebut, awal-awal lagi tak sempat nak peringat, sudah pun melontarkan tuduhan yang bukan-bukan. Contohnya bagaimana mereka melemparkan tuduhan kepada Nabi. Tak sempat lagi Nabi berkata-kata, mereka kata Nabi seorang pendusta. Tak sempat lagi Nabi berkata-kata, maka dikatakan Nabi itu ahli sihir. Tak sempat lagi Nabi berkata-kata, dikatakan Nabi itu orang yang gila. Kalau jenis yang begini, masa bila mereka nak mendengar peringatan tersebut? Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hal mereka yang nak diberikan ke dalam jiwanya rasa untuk menerima peringatan tersebut, sehinggalah mereka betul-betul mengambil peringatan daripadanya. Allah sebutkan di hujung ini ada dua sifat mereka yang akan mengambil peringatan tersebut. Kata Allah, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Mereka itulah, orang itulah ialah orang yang dikenali sebagai ahli taqwa. Ahli taqwa ni siapa dia? Orang yang kita kata bukan takwa sesekali, sekejap dia takwa, sekejap dia tidak takwa. Tetapi ahli takwa memang sentiasa kekalkan dirinya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ulang sekali lagi perkataan ahli untuk sifat yang kedua, wa ahlul maghfirah. Dan orang itu juga adalah orang yang sentiasa hidup dengan keampunan daripada Allah. Lalu orang tanyakan, ustaz kenapa kalimah ahlun ini diulang dua kali? Sedangkan kalau bahasa Arab biasanya diringkaskan, diringkaskan ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, kerana dua sifat ini adalah dua yang mesti dilaksanakan tanggungjawab yang berbeza. Kita kena takwa kepada Allah selalu, kita juga kena selalu mohon ampun daripada Allah. Takwa kewajipan kita, tetapi bila mana kita minta ampun kepada Allah, bukan semestinya kita akan terus dapat keampunan daripada Allah. Sebaliknya kena bersungguh-sungguh untuk dapatkan keampunan daripada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah penamat bagi surah Al-Mudaththir. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk bicara surah yang berikutnya, kita nak lihat terlebih dahulu apakah perkataan yang kita dah datangkan kepada tuan-tuan sebagai kosakata kita hari ini, insya-Allah, iaitulah perkataan yang kita akan temui dalam ayat yang ke-8 nanti daripada surah Al-Qiyamah untuk bicara yang seterusnya, tuan-tuan, iaitulah wa khasafal qamar. Qamar, apa yang dikatakan khasaf, iaitulah hilang cahaya, gelap ataupun tenggelam. Kalimah yang biasa kita dengar kalau gerhana itu disebutkan sebagai khusuf, gerhana bulan, ustaz, sehinggalah ianya telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. Inilah bicara kita sehingga penamat surah Al-Mudaththir. Kita temui untuk bahagian yang kedua daripada surah yang berikutnya. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, betullah petikan ayat yang pertama hingga ayat keempat daripada surah Al-Qiyamah sebagai pembukaan kita, dan insya-Allah akan kita tadabbur sebentar nanti bersama dengan Fadil Ustaz Syamsul Hakim.
Bila sebut surah Qiyamah ni memang semua orang takutlah. Allah. Kan kita selalu diperdengarkan tentang hari akhirat. Bahkan ada satu surah pula, surah Al-Qiyamah, yang sudah pasti kita nak tahu isi kandungannya, kerana bukan senang. Surah Al-Qiyamah, Qiyamah perkataan yang selalu kita dengar, tiba-tiba kita dah berhadapan masuk surah Al-Qiyamah, Qiyamah. Apakah isi kandungan yang Allah nak sampaikan kepada kita? Sebelum tu kita mengaji sikit tajwid. Kita lihat slide kita di paparan. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Jelaskan sebutan pertemuan dua huruf ain. Ada dua huruf ain pada di hujung perkataan al-najma'a, kemudian 'idhamah, dua huruf ain. Maklumlah huruf ain ni huruf yang kita jarang sebut dalam bahasa Melayu. Kalau orang utara tu mungkinlah selalu sebut ayak dan sebagainya kan. Selain itu jarang kita sebut. Maka huruf-huruf yang jarang sebut dalam percakapan, mungkin bila baca Quran mungkin agak janggal sedikit kalau kita tidak selalu buat latihan. Maka di sini kita pastikan dua-dua huruf ain itu timbul. Dua-dua huruf ain itu dijelaskan bila kita sebut. Contoh, yahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bayangkan Ustaz, dua kali makhraj tu kita nak pergi tempat yang sama. Betul. Nak sebut tu di tengah halqum, tempat dia di tengah halqum, nak sebut dah keluar daripada makhraj ain, nak ulang sekali lagi. Itu satu benda yang agak sukar sedikit, tapi sebagaimana kata Imam Jalzari, kalau lidah kita sentiasa fasih menyebut ain ni, insya-Allah kita boleh sebut dengan baik. Maka sama-sama kita di rumah untuk sama-sama kita praktikalkan ayat ni. 1 2 mula. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Allan najma'a 'idhamah. Satu berbaris di atas, satu berbaris di bawah. Jangan kita sebut main sebut je, ataupun kita sebut dengan seperti huruf hamzah, kerana dia hampir dengan makhraj hamzah. Allan najma'a 'idhamah, lebih kurang, maka dia tak sampailah kepada makhraj ain. Maka kita sebut betul-betul huruf ain. Allan najma'a 'idhamah. Tempat-tempat yang macam ni kita kena sebut perlahankan sikit suara supaya jangan terlalu kita sebut dalam keadaan laju begitu, mungkin sukar untuk nak capai makhraj. Kalau huruf di mulut senang, huruf ba, huruf mim dekat, nak sebut pantas je boleh. Tapi huruf yang ada di tengah halqum ni nak kena hati-hati sebab dia berulang. Kalau satu huruf okey lagi, ni dua huruf dekat-dekat bertemu, maka kita hati-hati. Wallahu a'lam. Sila. Subhanallah. Inilah tuan-tuan betapa pentingnya kita belajar tajwid. Bukan sekadar kita kata kita tadabbur. Permulaan bagi tadabbur itu adalah bacaan, Ustaz ya. Kalau bacaan pun dah tunggang langgang, tadabburnya nanti pun tunggang langgang. Sampaikan hamzah dan juga ain tu dia belasah sama saja, Ustaz ya. Cemburu kita dengan Ustaz Tirmizi yang telah pun melanturkan bacaan tadi dan tunjuk kepada kita macam mana nak menyebutkan beza di antara hamzah dan juga ain, sebab dua-dua tu daripada makhraj yang hampir-hampir satu daripada makhraj yang tengah, satu makhraj yang bawah. Itu sebab Ustaz Tirmizi pesan tadi, jaga-jaga jangan sampai kita buat Quran ni macam Quran kita. Sebaliknya Quran ni adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, kita nak melanjutkan lagi bicara kita pada surah yang kedua, surah Al-Qiyamah kita. Yang telah kita dengar bacaan ayat-ayat awal tadi, tak puas Ustaz, 4 ayat. Kalau ikut surah Al-Qiyamah ni tuan-tuan, kalau kita baca betul-betul dalam salat, memang menangis kita. Allah. So kita nak tambahkan lagi kesan kepada tadabbur kita nanti, kita nak minta untuk Ustaz Tirmizi melanjutkan bacaan ayat-ayat yang berikutnya sehinggalah tamatnya muka surat 577. Boleh Ustaz insya-Allah sebagai permulaan tadabbur kita. Silakan Ustaz. Baik, jom sama-sama kita baca surah Al-Qiyamah daripada ayat yang ke-5 hingga ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان
الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Inilah dia untaian ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Qiyamah yang kita harapkan akan menjadi pemula kepada sesi tadabbur kita untuk muka surat 577 tuan-tuan dan juga puan-puan yang rahmati Allah. Kita nak lihat surah yang baru, surah yang ke-75 daripada turutan surah-surah Al-Quran, surah yang memiliki 40 ayat keseluruhannya Ustaz ya. Dan ia juga adalah merupakan antara surah-surah yang tergolong dalam kalangan surah-surah Makkiyah yang kita faham bila sebut tentang surah-surah Makkiyah ni, antara penegasan-penegasan yang utamanya adalah berkaitan tentang penuguhan iman dalam diri manusia. Salah satunya yang terpenting iaitu keimanan terhadap hari akhirat. Yang satu ketika dahulu sewaktu Nabi memulakan dakwah baginda, antara yang baginda hadapi daripada penentangan-penentangan orang-orang yang tidak mempercayai tentang dakwah risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketidakpercayaan mereka terhadap hari yang satu ketika nanti pasti akan tiba, iaitu hari kiamat. Kalau kita lihat perkaitan di antara hujung surah Al-Muddathir yang lalu sebelum kita masuk surah Al-Qiyamah ni tuan-tuan, kita dapat melihat betapa Al-Quran yang didatangkan oleh Allah itulah merupakan satu peringatan, sehingga yang mengambil peringatan itu Allah sebutkan dua ciri yang utama, mereka itulah mesti terdiri daripada orang yang sentiasa hidup dengan ketakwaan kepada Allah, dan yang kedua mereka mestilah hidup sentiasa beristighfar kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah. Tapi macam mana kita nak jadikan diri kita orang yang sentiasa hidup dengan ketakwaan, sentiasa hidup dengan istighfar kepada Allah? Pasti ada yang mencetuskan keinginan tersebut. Kalau tidak, kita pasti akan terleka dengan dunia yang sangat-sangat melekakan ini. Kita pasti akan terleka dengan hiburan yang berada di sekitar kita daripada dunia ini. Maka antara perkara yang akan mengembalikan balik rasa untuk kembali kepada takwa kepada Allah, rasa untuk beristighfar banyak-banyak kepada Allah, dengan kita mengingatkan diri kita dengan satu urusan yang sangat besar yang pasti akan tiba kepada kita, iaitulah urusan yang Allah telah bersumpah dengannya dalam ayat yang pertama, iaitulah Allah kata la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat ini. Bila mana apa-apa yang Allah bersumpah dengannya dalam Al-Quran, perkara itu bukan perkara yang kecil, ia perkara yang besar yang perlu kita perhatikan. Dan inilah yang satu ketika dahulu orang-orang musyrikin tak percaya. Sampaikan Allah bersumpah pun mereka tak percaya. Allah kata la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang keduanya Allah bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela dirinya, iaitu diri kita ini salah satu daripada peringkat-peringkat diri manusia yang ada. Kita ada jiwa ammarah, nafsu yang ammarah. Kita ada yang dikatakan nafsul lawwamah, sehinggalah siapa yang dapat mencapai nafsu yang paling tinggi, jiwa yang paling tinggi yang disebutkan sebagai nafsul mutmainnah, barulah dia akan jadi orang yang berjaya. Tapi inilah tingkatan-tingkatan dalam hidup manusia yang perlu ada sentiasa kita panggil renungan terhadap diri kita. Kalau kita ni selalu hidup dengan nafsu ammarah ni, tak pernah pandang diri kita diri yang penuh dengan kekurangan, tak pernah melihat diri kita penuh dengan kecelaan, kita anggap diri kita ni selalu sempurna, selalu baik sahaja, maka kita takkan ada usaha untuk pembaikan diri daripada masa ke semasa. Sedangkan itu merupakan keperluan untuk hidup orang yang bertakwa. Maka bila mana kita mula bersumpah ataupun kita mula menerima bahawasanya dalam diri kita ini Allah bersumpah dengan jiwa kita yang mula mencela akan diri kita sendiri, iaitulah mula melihat kekurangan-kekurangan diri kita, barulah kita akan mengalih pandangan bagaimana satu ketika nanti kalau kita tak sempat, kita tak berusaha untuk memperbaiki diri kita sebelum tibanya hari kiamat nanti, tuan-tuan, naya kita. Tapi orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berterusan tidak melihat kekurangan pada diri, sebaliknya mereka mencari cacat celah yang ada
pada pandangan mereka. Konon-kononnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sesuatu yang mereka tak dapat terima kebenarannya. Alasannya apa dia? Allah sebutkan dalam ayat yang ketiga, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Manusia-manusia yang tetap tak nak percaya dengan akhirat ini, alasan yang diambil adalah alasan yang kalau ikutkan tak boleh nak diterima. Tapi Allah perdengarkan juga untuk menjadi pengajaran kepada kita semua. Kalau kita juga berperangai seperti mana mereka mengambil alasan-alasan yang remeh untuk menolak satu kebenaran yang jelas, pastilah kita tak ubah perangai kita macam perangai orang-orang kafir ni. Apa kata mereka? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyangkakan bahawasanya kami, iaitu Allah yang memiliki kebesaran, kekuatan, kehebatan ini, mereka menyangkakan Allah tak mampu nak menghimpunkan kembali tulang belulang mereka. Allah terus jawab, kalau kamu tak percaya kami ni boleh menghimpunkan tulang belulang kamu satu ketika nanti walaupun setelah ianya hancur. Memang kalau tuan-tuan kita dengar dalam bicara Allah yang banyak, contohnya dalam surah Al-Isra Allah menyatakan qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman wa kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Mereka persoalkan, adakah ketika mana tulang belulang kami itu telah pun hancur binasa, adakah kami akan dibangkitkan kembali? So benda ini menjadi persoalan yang sebenarnya persoalan yang remeh bagi kita. Kat dunia pun kita dapat tengok tulang-tulang manusia yang patah, yang retak dalam bentuk skala yang kecil, Allah pulihkan balik. Ada yang datang mula-mula bertongkat, selepas sebulan dua boleh sihat balik, walaupun ianya memakan sedikit masa lah. Tetapi itu merupakan proses yang Allah minta kita perhatikan. Kalau di dunia kamu dapat tengok tulang belulang itu dapat dikembalikan kepada rupa bentuk yang asal daripada yang patah, kemudian dielokkan kembali, apatah lagi untuk urusan akhirat yang kata segala-galanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh memulihkan dalam satu second sahaja daripada tulang-tulang yang hancur menjadi debu, dikembalikan kembali menjadi sempurna. Cukup dengan kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Cukup bagi kami untuk dilihatkan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah menyempurnakan tulang-tulang yang dilihat sangat-sangat kompleks. Apakah bahagian tersebut? Kita tengok tulang kita yang ruas besar ni kan, ruas besar ni maksudnya satu tulang yang ketulan besar. Tulang besar ni kita nampak, bolehkah tulang yang besar ini boleh dikembalikan seandainya ia hancur? Kata Allah, apa susahnya? Yang lebih kecil daripada tulang besar itu pun Allah telah sempurnakan penciptaannya, sedangkan ia terlalu kompleks. Kalau tuan-tuan belajar tentang anatomi, kita kata rangka manusia ini, antara bahagian tulang-tulang, kita panggil sendi-sendi yang agak kompleks jari kita ni. Hatta kalau orang mencipta robot sekalipun, dia takkan boleh mencipta pergerakan tangan yang kita kata selembut tarian manusia itu sendiri. Kalaulah yang sekompleks ini Allah boleh sempurnakan, bukan takat kita kata jari yang bersendi-sendi ini, hatta sampai kepada penghujung jari ini pun, kalau Allah nak samakan seluruh manusia, Allah boleh samakan. Tapi kita tahu antara kehebatan Allah, Allah membezakan di antara jari kita dengan jari yang lain pada satu yang dikenali sebagai biometrik. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai ke tahap ini pun kita masih lagi tidak meyakini akan kekuasaan Allah, apalagi yang berbaki. Tetapi kata Allah, manusia ini walaupun dia tahu tentang kekuasaan Allah, satu benda yang membuatkan mereka tetap tidak mahu menerima kebenaran hari akhirat, satu je apa benda? Dia nak tunjuk, orang pantai timur kata gedebe depan Tuhan. Allah kata bal yuridul insanu liyafjura amama. Bahkan manusia itu berkehendak untuk nak berbuat dosa. Kalimah liyafjura amama, saya gunakan bahasa nak tunjuk gedebe depan Tuhan, nak buat dosa depan Tuhan. Kita kalau kita buat dosa, kita tahu kita ni manusia yang lemah, insan yang lemah, kita pasti akan rasa takut. Tapi siapa yang berani mencabar Tuhan dengan keberaniannya melakukan dosa di hadapan Tuhan tersebut, ia satu perbuatan yang sangat-sangat derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah yang dikatakan mereka sanggup berbuat dosa, menunjukkan kesamsengan mereka terhadap Allah? Sampai bila mana Allah menyatakan kiamat itu pasti akan berlaku, tanggungjawab kamu mempersiapkan diri kamu untuk hari yang tiba. Mereka menyibukkan diri mereka dengan urusan yang tak sepatutnya mereka sibukkan. Apakah perkara tersebut tuan-tuan? Allah kata mereka bertanyakan, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka sibuk kerap kali bertanya, kalau betul lah kiamat itu akan berlaku, bilakah ianya akan terjadi? Sedangkan persoalan bilakah ianya akan terjadi tak lebih besar daripada bagaimanakah persiapan kita untuk menghadapi hari tersebut. Kalaupun kita kata kita tidak mengetahui sesuatu yang buruk itu akan berlaku bila-bila masa,
Adakah pada hari ini kita tidak perlu menyediakan apa-apa persiapan? Contohnya bagi masyarakat Pantai Timur, Ustaz Tirmizi Pantai Timur Ustaz, kebiasaannya orang Pantai Timur ni, kebiasaannya lah bulan 12 ni musim tengkujuh kita. Orang tahu orang Pantai Timur akan dilanda dengan musim tengkujuh, kebiasaannya begitu. Semua dah maklum. Bilakah hari akan turun hujan? Adakah orang Pantai Timur tahu? Tak tahu. Cuma jangkaannya bulan 12 itu kebiasaannya banjir lah. Tapi orang yang kita kata yang ambil take for granted tentang musim tengkujuh Pantai Timur ni, dia kata benda tu tak penting. Biarkan tentang peringatan-peringatan musim tengkujuh ni. Kalau betul lah nak jadi, tolong bagi tahu hari apa nak banjir. Ada orang Pantai Timur tanya macam tu? Tak ada. Kita tahu orang Pantai Timur bulan 10 lagi, bulan 11 tu dah siap dah. Barang-barang dapur dia, pack dah barang-barang penting. Kalau lah tiba-tiba berlaku na'udzubillahi min dalik, bah yang melanda, mereka akan sempat melarikan diri ataupun menyelamatkan diri mereka. Maka Nabi SAW satu ketika mana baginda ditanyakan oleh para sahabat baginda, ditanyakan oleh sahabat baginda, matas sa'ah, wahai Rasulullah, bilakah yang nak berlakunya kiamat ini? Nabi SAW awal lagi didik pada kita, masanya itu tidaklah penting untuk kita ketahui lebih besar daripada apa yang perlu kita bersiap sedia tentangnya. Nabi jawab dengan jawapan yang bukan mengkhabarkan jawapan bagi persoalan yang ditanyakan, tetapi Nabi tunjukkan apa yang sepatutnya kita buat. Nabi kata, ma'adattalaha, apa yang telah awak persiapkan untuk hari tersebut. Sebab kalau tibanya hari tersebut, ianya bukan hari yang mudah. Itu sebab Allah tunjukkan bagaimanakah kejadian yang mereka satu ketika waktu ini tak percaya akannya. Mereka akan berhadapan dengan keadaan yang tidak ada yang lebih sukar berbanding hari tersebut. Allah mulakan daripada cerita ayat ke-7, fa idza bariqal basar, saat ketika mana mata-mata manusia bukan lagi penglihatannya seperti mana hari ini, mereka akan terbelalak matanya ketakutan. Apa yang berlaku bukan perkara yang ringan. Cukup tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak melihat akannya, tuan-tuan baca ayat pertama, ayat kedua surah Al-Hajj. Cukup tuan-tuan melihat akan 3 surah yang Nabi kata kalau kita baca 3 surah ini, ianya akan memperlihatkan kepada kita gambaran kiamat seolah-olah ianya berada di antara 2 mata kita. Surah Al-Infitar, Al-Insyiqaq dan juga surah At-Takwir. 3 surah ni Nabi suruh kita baca. Siapa yang nak tengok kiamat seolah-olah di hadapan mata dia, baca dah 3 surah ini. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Perkataan yang kita lihat tadi kan Ustaz, bulan itu bukan lagi kita kata akan terpadam cahayanya sementara seperti mana yang berlaku dalam kita panggil gerhana kita, tetapi yang akan berlaku daripada padamnya cahaya rembulan itu, ia padam selama-lamanya, wal'iyadzubillah. Apa lagi yang akan menerangi kita pada kegelapan yang akan berlaku di akhirat nanti. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan dikumpulkan akan mentari dan juga bulan itu sehinggalah berlakunya kehancuran yang penuh ke atas diri kita bila mana kedua-duanya dihimpunkan oleh Allah. Maksudnya kedua-duanya sudah tidak lagi menjalankan fungsinya, terhenti fungsinya. Maka pada ketika itulah manusia-manusia yang ingkar ini, manusia-manusia yang tak pernah hendak tunduk kepada peringatan Allah, baru mula berkira-kira bertanya, di manakah tempat yang boleh kita melarikan diri. Sedangkan manusia semua tahu kiamat yang berlaku tidak akan ada satu bahagian pun daripada alam ini yang berbaki. Kalla la wazar, Allah berikan ingatan yang awal, takkan ada lagi tempat untuk berlindung. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika yauma idinil mustaqar, itulah tempat kembali kita yang terakhir. Dan pada hari tersebut kita bukan takat kembali pada Allah Ustaz. Sini yang paling takut sebenarnya. Hari pertemuan kita dengan Allah, kita akan dikhabarkan segala apa yang kita buat. Yunabbaul insan bima qaddama wa akhar, apa yang telah kita buat yang telah lalu, apa yang terkemudian, tak ada satu pun yang lepas daripada pengetahuan manusia ataupun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala apa yang dikerjakan oleh manusia. Dan manusia pada hari itu akan melihat kebenaran tersebut dengan sebenar-benarnya. Hari ini mereka tak percaya, alasannya sebab tak pernah nampak kiamat itu berlaku. Tapi hari tersebut manusia akan terbelalak mata melihat akan kebenaran hari tersebut. Walau alqa ma'adzirah, kata Allah, pada hari tersebut kalaupun dia cuba untuk mencari keuzuran bagi mendapatkan keampunan daripada Allah, tidak ada lagi apa-apa balasan bagi diri dia melainkan balasan yang buruk. Ini benda yang sama-sama kita perlu ambil ingat dan kita nak simpulkan menerusi resolusi kita pada hari ini, iaitulah melihat kepada apa yang telah kita pelajari daripada muka surat 577 ni tuan-tuan. Kita nak supaya diri kita sentiasa berlumba-lumba untuk mendekati kebaikan dan sama-sama menjauhi keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya tuan-tuan, kita nak usahakan diri kita juga insya-Allah untuk kita tidak menggunakan anggota kita ni sama sekali untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kita nak sama-sama tanamkan keazaman seperti mana usaha yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghafaz akan Al-Quran dengan susah payah dan kemudian sampaikan pula kepada umatnya ini. Kita nak tanam keazaman untuk nak, kalau boleh, hafaz Al-Quran, pelihara Al-Quran dalam dada kita, dalam kehidupan kita dengan penuh disiplin, insya-Allah taala. Tuan-tuan, bagi kita mendapatkan lebih keberkatan untuk bicara kita pada hari ini, kita nak dengarkan doa insya-Allah daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tirmizi kita. Mudah-mudahan dengan doa itu kita menutupi perbincangan kita dengan keberkatan insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran wa adibna bil Quran wa khalliqna bil Quran wa nawwirna bil Quran وعلمنا بالقرآن يا ذا الفضل والإحسان يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, begitulah kita dapat banyak mutiara dan pengajaran-pengajaran penting dalam hujung surah Muddathir dan juga Al-Qiyamah ini. Mudah-mudahan benar-benar menjadi, kita kata apa, menjadi pengajaran berguna buat kita untuk kita hidup pada masa hadapan ini dengan bekalkan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan kita fokus dalam kehidupan kita bahawa kita ada hari akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya ajak semua sahabat-sahabat untuk sama-sama turut menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada ummah dengan Al-Quran, dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan juga esok pagi. Mudah-mudahan kita sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran Karim. Jumpa lagi My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum.